tangan di bawah. Okey. Kalau kita lihat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun tu wujudlah dalam, dah diterapkan dalam budaya orang Melayu pun. Kan? Sebab kita kata salah satunya tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tapi tak boleh nak faham buat baik berpada-pada, buat jahat yang sekali-kali. Betul juga tu sebenarnya. Buat baik berpada-pada tu maknanya macam ayat Quran kata jangan kamu demo semua harta kamu. Itu dalam bab lain sebenarnya. Kalau kita nak tolak pepatah Melayu atas dasar tu pun tidak adil jugalah. Sebab kita tengok pepatah ni bukan boleh guna dalam semua keadaan. Dia nak menggambarkan beberapa situasi saja. Fi dzalika falyatanafasil mutanafisun ni salah satunya kedatangan bulan Ramadan lah, sebagai satu alat dan tempat untuk kita cuba untuk menggandakan kita punya kebaikan, kan? Sebab itu menjadi satu yang kita tengok dalam adab dalam Melayu. Orang Melayu pun dah mula mengamalkan. Tapi saya bimbang pengamalan tu hanya sekadar macam sebab kita tak faham, maka kita pun ini boleh doa masa bulan kan, bulan Rejab. Tapi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Walaupun hadis ni hadis yang ada unsur dhaif lah, tapi digunakan oleh para ulama nak menunjukkan sifat semangat nak bertemu Ramadan tu perlu diterapkan dalam diri kita lah. Salah satu cara dia ialah dengan berdoa untuk bertemu. Maknanya kita ni naknya kita ni mengamalkan tuntutan Ramadan tu sampai kan kita rasa kita minta dengan Tuhan kita nak jumpa. Bukan maknanya doa gitu saja. Maknanya sebab apa kita berdoa? Sebab kita nak kan. Sebab apa kita nak? Sebab kita excited dengan kelebihan-kelebihan tu, jadi kita nak berada dalam bulan Ramadan. Itu sebenarnya bukan sekadar apa ni kita je doa lah. Jadi mengamalkan setakat tu saja. Sudah. Tak ada kabel. Okay, berdoa untuk menemui Ramadan tu hasil daripada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatkanlah kami pada Rejab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu maksud dia lah, riwayat Ahmad dan At-Tabarani. Ni satu lagi apa ni, gembira menemui Ramadan ni macam mana kita nak lahirkan? Saya rasa dari sudut kita nak create situasi ni mesti ada, dia tak mari macam gembira gitu kan. Mesti ada suasana tu macam mana. Apa maksudnya kita ni gembira Ramadan nak mari. Itu dari sudut. Sebab tu saya tengok macam pengamalan Rasulullah SAW, dia yubarik ala qudumi Ramadan. Dia kita kata mabruk wa Ramadan ke, kita ucap tahniah kepada seorang tu dengan kedatangan Ramadan. Kalau di negara-negara Arab diamalkan, benda tu nampak rasa Ramadan tu sebab mungkin dari sudut culture dia tu dekat dengan ucapan-ucapan macam tu. Kerana dari sudut kita kehidupan keluarga, saya rasa balik pada bagaimana keupayaan kita dalam keupayaan kita sebagai ahli keluarga untuk kita menunjukkan ataupun menghidupkan situasi itu. Kan tak ada bateri sebenarnya. Memang tak ada bateri. Saya rasa memang bateri banyak. Ada pertolongan cemas kan. Ada yang sama lah. Dia nak Ramadan ni dia cubaan tulis.
dia ada. Okey. Jadi kalau kita lihat, gembira tu dia satu yang abstrak macam tu. Jadi macam mana kita nak menghidupkan suasana ni? Di situ saya lihat satu ketangkasan kita lah. Ini cabaran kita. Macam mana kita nak dalam keluarga kita, dalam environment ataupun persekitaran yang kita duduk tu, macam mana keupayaan kita melahirkan kegembiraan, membentuk. Mungkin kita keupayaan kita macam bercakap topik-topik tu dalam situasi. Ingat tak dulu baru ni kita kupas tentang kemahiran mendidik dengan menggunakan dialog-dialog yang berkesan. Saya masih lagi beranggapan bahawa banyak benda ni, pendidikan yang sangat berkesan ialah perbualan di rumah. Perbualan yang berkualiti. Salah satu daripada perbualan yang berkualiti itu ialah kita masukkan unsur kedatangan Ramadan tu mesti menjadi topik perbualan kita di rumah. Tapi janganlah daripada hari Ahad, daripada pagi sampai petang borak ni. Tapi macam mana kemahiran kita. Dan satu cabarannya ialah tidak semua pasangan memiliki pasangan yang mahir untuk dia bercakap juga tentang tu. Ini satu lagi cabaran kita, bagaimana kita bentuk benda itu berlaku. Di sinilah berwujudnya usaha dakwah dan perjuangan tu berada dalam persekitaran. Itu perjuangan. Macam mana kita punya cabaran kita dalam nak mengubah orang-orang yang di sekeliling kita dengan menggunakan permainan-permainan. Mungkin kita takkan nak tiap-tiap hari, ahli keluarga takkan nak ucap selamat Ramadan tiap-tiap hari je. Mesti ada dia punya teknik-teknik yang kita mungkin boleh temui dan suburkan dalam kehidupan kita lah, khususnya dalam keluarga lah. Saya rasa salah satu lagi ialah merancang aktiviti bulan Ramadan. Ini satu yang cukup penting juga sebenarnya. Sebab kita kalau nak cuti overseas kita merancang, nak pergi melancong kita merancang. Tiap malam tengok Asia punya tiket murah. Sebab nak pergi jalan Australia, Sydney ada RM500. Tapi pergi saja, balik tak tahu lagi. Kita sensitif dengan tak ada perancangan. Maka mengapa dalam falyatanafasil mutanafisun tadi tu kita kena ada perancangan juga untuk mencapai kelebihan. Pahala ni pun dia kena rancang juga. Dia tak boleh main gedah ataupun sambil lewa macam itu saja kan. Maknanya kalau kita sambil lewa, maknanya kita dapat hasil yang sambil lewa juga lah. Jadi sayangnya pada hari ini kita merancang perkara-perkara yang berbentuk keduniaan saja, tapi benda-benda yang penting seperti ini kita kurang. Biasanya perancangan kita salah, merancang juga salah. 10 hari terakhir sibuk beli baju, sibuk buat kuih, sibuk dengan benda-benda yang menghabiskan masa dan sepatutnya. Jadi bagaimana perancangan kita? Alhamdulillah di fenomena di bandar ni sangat subur dengan ilmunya, ibadatnya, kan? Tapi masih lagi perancangan dalam keluarga tu lebih penting dan lebih sebenar. Sebab kalau kita bergantung kepada macam upacara ataupun majlis sembahyang tahajud kan, di masjid, mungkin dia tidak bersifat jangka panjang. Program itu sekali sebulan ataupun, tapi kalau di rumah dia lebih bersifat jangka panjang. Maksudnya kalau perancangan kita tu lebih bersifat asas dan praktikal, boleh dibuat, senang dibuat, maka dia lebih bersifat jangka panjang. Perancangan tu yang kita nak
tetapkan, nak rancang anak-anak pengurusan dia. Saya tak setuju dengan kehadiran budak yang terlalu kecil ke masjid kalau tak perlu lah. Sebab bukan masa nak mendidik dia. Dia lebih banyak mengacau daripada mendidik. Akhirnya serban Tok Iman dia buat bola. Kan? Tok Iman nak marah pun Tok Iman import mari dari Kemboja kan. Saya kata dia pun nak marah, dia tak faham culture kan. Dia pun untuk semayang tu salah lah dia baca sebab nak marah kan. Di suasana lepas tu lagi perancangan dari sudut ke menguatkan azam dan tekad ni, sebab kita tengok satu fenomena ialah fenomena sebentar dalam kehangatan itu tak lama. Satu kelemahan kita sekarang ni lah. Dan kita tengok macam betul-betul menunjukkan hakikat diri kita, situasi dalam bulan Ramadan, dan betul-betul menunjukkan prestasi orang Islam zaman sekarang. Betul-betul menunjukkan. Sebab 3 hari je pernah masjid, lepas tu zak pulang. Hari-hari terakhir tu dah tak ada lagi. Orang tak semayang raweh tu secara konsisten sampai habis. Sebab dia semangat, dia nak baik tu, dia nak dapat pahala, tapi dia tak tahan uji. Itu baru semayang. Mana lagi benda-benda lain yang lebih mencabar lah. Uji rasuah duit RM10, saya boleh tolak. Tapi kalau 10 juta, astagfirullah, ambil juga. Sebab 10 juta. Lepas tu istighfar banyak-banyak. Jadi daya tahan masalah sekarang. Sedangkan Tuhan kata, kalau sadaqullah lakana khairan lahum. Jika mereka benar terhadap Allah. Benar ni bukan benar berkata-kata, maknanya lebih membuktikan. Kalau mereka tu buat apa yang mereka kata tu, lebih baik. Kalau mereka membuktikan kepada Allah, lebih baik. Jadi proses puasa tu nampak sangat mencabar kita punya masyarakat kita, mendedahkan dia punya hakikat. Orang boleh baca Quran, tapi orang tak boleh konsisten baca Quran. Orang boleh semayang, tapi orang tak boleh menjaga istiqamah. Semua benda ni orang boleh buat, amal orang boleh buat, tapi istiqamah tidak amal. Jadi kalau kita menjadi orang yang istiqamah dan kita mungkin membentuk keluarga kita atau orang sekeliling kita lebih istiqamah, itu satu kekuatan untuk kita. Cara dia ialah untuk istiqamah, untuk lebih ni, semangat tadi tu ialah salah satunya menambah pengetahuan tentang Ramadan. Menambah pengetahuan ni memang agak berkesan ya, sebab kita buat sesuatu yang contohnya kita mengetahui kelebihan Ramadan, kelebihan kita menderma, kelebihan kita buat kebajikan pada bulan Ramadan tu jauh. Kita pun menyebut benda tu, kita kena sebut di depan siapa? Di depan ahli keluarga kita. Kita kena jadikan dia tu sebagai percakapan, baru benda tu masuk. Baru anak-anak kita, dia kadang-kadang nampak lalai, tapi perbualan kita ni dia rekod. Dia cepat faham bila kita banyak bercakap depan dia, walaupun dengan kita cakap, mak ayah cakap, anak duduk nampak reka je, tapi dia tangkap juga. Kalau mak ayah duduk mengumpat pun, anak boleh sambung 3 hari lepas tu dia ingat ayah. Ingat juga dia. Ingat nampak tak layan dia kan. Kerja orang tua, cakap buat isu orang tua, dia sampuk juga. 3 hari lepas dia bagi tahu. Jadi secara kita tidak sedari ataupun secara lemah lembutnya kita berdialog dengan di depan, ataupun mengarahkan ataupun memberitahu dengan secara biasa. Itu satu pendidikan yang sangat mendalam dia punya dan berakar umbi, mereka masuk dalam hati dia. Mungkin dengan cara
budak dalam kampung. Bulan Ramadan besar pahala dia, bukan macam bulan biasa. Kata-kata yang mesra dan ringkas macam itu sangat memahami hukum hakam berkenaan Ramadan lah. Ada mungkin kita boleh keluarkan isu-isu fiqh pun boleh juga dalam keluarga kita, dalam pertuturan, dalam perbincangan. Baca dalam buku ni kata hukum ni kan? Cuba timbulkan persoalan-persoalan tu mungkin dalam kereta ke, masa makan ke, ataupun masa perjalanan nak pergi ke mana-mana. Jadi perbincangan tu akan membuatkan anak kita ni ataupun pasangan kita dia termasuk untuk berfikir tentang agama. Pada saya, menghantar anak ke tuition agama tu sangat minimal. Dia lebih banyak, kita cakap tu lebih banyak lagi dia punya kesan, lebih besar dan lebih sifat jangka panjang. Adab-adab dia Ramadan macam mana, tuntutan dia, sebab apa ada semayang tarawih. Mungkin kita ambil satu benda yang agak menarik, mungkin macam mana Nabi dulu ingat semayang tarawih macam kita. Ya kan, tarawih ni dia Nabi tak semayang dengan orang lain, Nabi semayang sendiri. Nabi semayang depan orang 3 kali je, 3 hari je. Jadi apa pula Nabi tak semayang tarawih, kita semayang tarawih. Itu pun cerita sebenarnya ya. Tapi kita kena tahu lah sikit kan. Nak berarti ni 2 minggu lagi ni, kita pun tadi nak bagi maklumat. Jadi benda tu menarik. Bila dia menarik, dia memberi ruang untuk mendapat bahan. Sebab apa? Sebab bila dia berfikir dan memperuntukkan masa dia, di sinilah dia mula belajar bahawa agama ni ada satu kepentingan dalam hidup dia. Ada satu kepentingan dalam kehidupan sebenar, bukan dalam subjek. Kita nak cuba heret perbincangan agama dan perhatian terhadap agama ni di luar daripada subjek yang diajar di sekolah. Mengapa? Ini lebih sebenar, lebih nature, lebih mendalam. Itu meninggalkan setiap yang negatif. Ini benda ni kita tahu, tapi bagaimana waktu yang kita nak kena cari lah kan. Ini saya bagi ruang-ruang ataupun poin-poin yang mungkin kita boleh. Memang tuntutan bulan Ramadan tu meninggalkan benda-benda yang negatif, sama ada dia berbentuk dosa ataupun perkara-perkara yang tidak bagus, walaupun tidak mencapai tahap dosa. Dosa tu pula mungkin dari sudut dosa anggota, perbuatan, dosa hati, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang aktiviti yang tak berguna, mungkin boleh diterapkan lah. Seterusnya jika perkara-perkara itu dibuat, akan menyebabkan penghayatan Ramadan itu sendiri akan menjadi lemah. Kemudian membaca bacaan bermanfaat. Contohnya benda bermanfaat ni bukan Quran saja. Quran tu betul lah satu buku ke laman web yang baik ke, menulis ke, menggalakkan anak-anak kita ataupun diri kita, pasangan kita pergi kepada web yang berinformasi yang, ataupun create benda tu, membuat benda tu. Salah satu jihad moden yang perlu sangat orang Malaysia buat ni ialah dia sendiri buat benda-benda yang bermanfaat. Anak-anak kita ni pandai, dia jauh lah lebih pandai daripada kita dari sudut nak author, gambar, nak corner sini. Mengapa dia tu tidak disuruh untuk buat sesuatu yang bermanfaat? Mungkin dalam bentuk mengajar subjek yang dia master tu, dia suruh dia pula mengajar dalam YouTube dan letak dalam YouTube. Nampak benda tu macam memberi manfaat pada orang lain, sebenarnya tidak. Dia balik pada teknik asal kita lah. Teknik asal
prinsip asal yang saya sering sebut, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu buat baik untuk diri kamu sendiri. Kalau kita buat sesuatu yang nampaknya macam tu, sebenarnya kita melatih keyakinan diri dia, sifat besar, berlapang dada, sifat ketokohan dia kita memupuk. Jadi umat Islam hari ini bukan memerlukan generasi yang pandai baca Quran, hafal Quran, bukan itu sahaja. Itu adalah rencah-rencah dia. Tapi umat Islam memerlukan tokoh-tokoh kepimpinan kan. Kita nak develop pemimpin. Macam mana generasi baru dan orang anak kita ataupun orang di bawah didikan kita tu boleh ke depan sehingga menjadi tokoh. Macam mana? Itu cabaran lah saya rasa sekarang. Kalau setakat nak didik untuk pelajar-pelajar pandai baca kitab, boleh, tak susah. Tapi ketokohan, kepimpinan, leadership mereka. Jadi bila mereka ni yang mengajar, memberi, di situ secara tidak langsung kita telah menanamkan sifat menerajui itu perlu. Dan sifat inilah sebenarnya yang sangat zahir dalam kehidupan Rasulullah dan sahabat ini. Dia melatih pemimpin, dia melatih tokoh. Dengan cara dia yang memberi, dia menulis, dia create satu-satu yang bermanfaat. Dalam masa yang sama kita perlu ingatkan juga adab-adab zaman sekarang lah dalam Facebook dan sebagainya. Kalau kamu like benda yang tak baik tu, kamu akan memikul kesalahan dia lah. Sebab kamu menyokong benda yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu bertolong-tolonglah dalam perkara kebaikan dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam perkara kebaikan, dalam perkara keburukan. Jadi kalau kita like benda buruk, kita telah menolong benda buruk tu, support dia. Kita like benda baik, kita kena support benda baik. Kadang-kadang nak like pun kedekut kita ni tak. Nak like yang tekan je, tapi kedekut. Kira macam habis duit dia. Bukan apa deki dekat orang tu banyak like daripada kita. Lemah punya jiwa yang lemah ni kan, dia berdeki dengan benda-benda yang masyarakat yang lemah ni, dia deki benda-benda yang lemah juga, yang kita deki. Salah satu daripada tuntutan yang sangat penting dalam bulan Ramadan dan sering diabaikan ialah menyediakan bahan berbentuk kesedaran, mengingatkan kepada sahabat dan keluarga. Macam mana kita ni? Benda ni kita tahu, tapi pada hari ni saya berikan lontaran dalam bentuk bagaimana. Satu persoalan dan satu cabaran untuk kita semua. Bagaimana? Macam mana kita ni nak menjadi satu ejen, satu sumber kepada perubahan diri dan orang lain. Kalau kita tahu kita ni macam mana? Macam mana nak mengingatkan sahabat dan keluarga kita? Balik pada hari ni mungkin cara tu lebih banyak lah kan, dengan Facebooknya, dengan apa, muatkan perkara-perkara yang berbentuk ke arah mengingatkan. Mungkin tidak direct sangat pun tak ada masalah lagi. Menyebarkan dalam Facebook, memberi hadiah sempena Ramadan, terutamanya kepada orang bukan Islam ataupun kepada yang baru masuk Islam. Sangat penting kita bagi hadiah kepada 3 hari lepas kawan saya bukan Islam telefon kat rumah nak puasa buat tahun ni dia. Tahun lepas dia tak puasa, dia telefon nak puasa. Tak bila puasa saya ajak dia buka rumah saya. Dia rasa seronok puasa. Dia puasa juga. Tak tahu lah dia sahur pukul berapa, pukul 11 ke 12 tak tahu. Tapi dia pergi berbuka dalam keadaan dia rasa dia bangga dan dia rasa seronok. Memberi hadiah sempena Ramadan ni sangat penting pada orang baru masuk Islam. Kawan-kawan kita yang kita kenal, kita raihkan dia. Tapi duit tak ada lagi banyak apa dah. Tapi kalau memuliakan fakir miskin, mengambil berat situasi umat Islam, contohnya di Syria, Palestin, Myanmar,
Jangan kita terpedaya dengan satu unsur, iaitu orang Islam ni dia terpedaya dengan ibadat. Terpedaya dengan ibadat. Sebab apa? Bila kita puasa, kita semayang, kita berzikir, kita bertaubat apa semua, kita pun tinggal jihad. Kita tak rasa bersalah dah kita meninggalkan jihad. Sebab apa? Kita rasa kita dah buat baik lah, kita semayang dah. Ini satu fitnah. Ini satu cara syaitan nak mengaburi mata manusia. Dia menjuzukkan kita. Dia membuatkan kita meninggalkan benda yang penting. Bila kita dah buat separuh benda yang penting, dia kata kamu tinggal, yang tu tak apa. Sebenarnya kita tak boleh tinggal. Situasi umat Islam di Syria, Myanmar dan Palestin ni situasi wajib kita bantu. Sepatutnya wajib pertama kita kena pergi kat sana bantu, tapi kita tak pergi. Yang kita, oleh itu kita kena buat sesuatu. Tak ada seorang pun yang terlepas daripada tanggungjawab ni, kerana situasi mereka tu tidak terjaga dan tidak. Kalau kita abaikan, kita berdosa. Walaupun kita duduk di Malaysia, sebab tanggungjawab tu sudah sampai kepada kita. Sebab tu wajah hidup di amwalikum wa anfusikum fisabilillah, dan berjihadlah dengan nyawa dan harta kamu pada jalan Allah. Hukum itu tidak hilang. Dan kita jangan terpengaruh pertama dengan dua unsur lah. Yang pertama, amalan kita sendiri. Disebabkan kita telah, saya kata tadi, kita dah semayang banyak, kita berpuasa, kita menderma kepada orang kita bantu. Jadi isu-isu umat Islam tinggal. Satu, sering berlaku lah. Sebab itu dia sering berlaku pada orang banyak ibadat. Dia cara dia memperkecilkan jihad. Yang kedua, kita jangan terpedaya dengan orang yang nampak baik-baik ini, ahli-ahli, orang nampak alim yang kadang-kadang orang macam saya lah, ustaz ke tak, nampak ada title ustaz apa semua, tapi tak ada apa pun tentang umat Islam. Tak ada beri satu ruang pun. Kita pun terpedaya dengan dia sebab orang tu pun tak ada kata apa. Sebenarnya pertama kita tak tahu hakikat sebenar. Itu mungkin hukuman kita saja. Mungkin dia tak bagi tahu kat kita. Terpedaya. Yang kedua, mereka bukan hujah untuk kita meninggalkan tugas itu. Jadi saya sangat menekankan, iaitu apa yang kita buat kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat kita. Mungkin kita tak dapat bantu semua apa semua, mungkin kita perlu fokus ke. Yang penting tidak ada sebarang keuzuran untuk kita tidak membantu mereka. Wajib hukum dia umat Islam sekarang ni wajib. Jahat tak jahatnya orang tentera Syria ni kita nampak dalam YouTube apa kan. Biasa tengok dia ambil, dia pergi serang kampung-kampung apa semua, dia tangkap orang perempuan, dia telanjangkan semua. Dia ubu nak tembak suami mereka, ayah mereka apa semua ni, nak lari. Isteri, mak, adik, kakak dia kena tangkap. Nak pergi rapat kena bunuh. Macam mana? Dan satu YouTube dia kata kami tak boleh buat apa kecuali kami nangis pada waktu itu. Tak boleh buat apa. Kan itu yang boleh kami buat kan naik. Kami nak lari menyelamatkan nyawa, tahu. Nak pergi rapat kami mati dan nak buat je. Jadi situasi sangat, saya tak pernah tengok lagi kezaliman yang seperti, dan mengingatkan kita kepada sebab saya dulu menulis buku Andalus kan, mengingatkan kita dulu baca sejarah Andalus. Sebenarnya benda itu berlaku di zaman kita, dan betapa rendahnya moral umat Islam hari ini. Dia boleh tengok saja dengan tanpa buat apa-apa dan terpedaya dengan ibadat-ibadat yang kita terpedaya. Oleh itu caranya ialah macam mana kita kena, paling kurang orang Malaysia ni memperuntukkan keuangan kita, menyebarkan berita-berita tu, menyedarkan anak-anak kita
Kerana bila kita menyedarkan ni, sebenarnya kita berbuat baik dan berlaku ihsan kepada bangsa dan negara kita sendiri. Sebab penyakit ni dia satu hari ni dia akan sampai juga dekat kita. Penyakit-penyakit kezaliman, pembunuhan, peperangan. Contohnya bila Tuhan dalam satu hadis saya teringat, bila apa ni, Nabi kata dalam hadis, Nabi kata ma taraka qaumun zakat amwalihim illa habasallahu anhumul matar ataupun sama. Tidaklah sesuatu kaum itu enggan membayar zakat harta kecuali aku menahan hujan, berlaku kemarau, orang lapar, binatang mati. Sebab apa? Sebab kejahatan kaum. Bila kita berbuat baik, membantu orang yang susah, sahabat kita yang susah ni, Allah akan lewatkan kelalaian kita sebab kita dah kembali pada jalan Allah. Nampak tak? Dengan itu masyarakat kita lebih berumur panjang daripada ditimpa dengan ke apa ni, bencana ni. Dia bencana perang apa semua ni, dia datang daripada orang tu sendiri. Sebab apa? Kelalaian kaum. Lalu Allah balas dia dengan bisin tu. Nabi kata sin ni, para ulama mentafsirkan sin ni maknanya umur ni gitu, tapi para ulama mentafsirkan dengan peperangan. Peperangan ni satu bala. Mengapa berlaku? Bila kita jauh daripada Islam, bila kita meninggalkan jihad. Ma taraka qaumun al-jihad illa ammahumullahu bizzulli wal fasad. Tidaklah sesuatu kaum itu meninggalkan jihad kecuali Allah akan menjadikan kaum itu hina. Hina macam mana? Sebab dia tak ada kekuatan dah nak lawan, tak ada kekuatan. Mula-mula macam kita lah, nak mengeluarkan duit tak ada kekuatan, nak menyuarakan tak ada kekuatan, nak menyedarkan orang tak ada kekuatan. Akhirnya Allah bagi yang lebih dahsyat lagi. Mari musuh yang tak ada belas kasihan pun, sembelih, rogol, bakar. Sebenarnya bila kita membantu mereka pada giliran mereka ni, maka sebenarnya kita membantu diri kita sendiri. Sebab tu wajib kita letakkan salah satu dalam planning kita tadi tu, dalam perancangan kita tu, bagaimana kita nak memudahkan ahli keluarga kita tentang kepentingan jihad, membantu sahabat-sahabat kita, bagaimana saluran duit ke kalau kita nak hantar, macam mana nak derma, kita kena aktifkan ahli keluarga kita tu mencari benda. Di sinilah sebenarnya kita mengaktifkan otak dia supaya meletakkan agama tu sebahagian dalam pemikiran dia. Sebab apa? Kadang-kadang ada anak-anak kita ataupun ahli keluarga kita, dia tak ada agama dalam otak dia. Dia kira nak main je. Sebab kita tak melatih dia untuk berfikir tentang agama. Agama ni latihan. Macam mana melatih dia? Salah satunya dengan isu-isu antarabangsa. Itu latihan dia. Nampak macam tolong orang, sebenarnya menolong diri sendiri. Ini saya tengok terbesar dan agak kronik di negara kita pada hari ini, kerana kita ada dua kelalaian. Satu, lalai dengan benda-benda keduniaan. Lalai shopping, nak raya, nak gerak, mana tak habis-habis, nak yang terbaik, nak rumah kita yang terhebat, terlalu melampau-lampau. Itu satu kelalaian. Sebenarnya kita perlu bersahana je sebenarnya dalam bab-bab ni. Kelalaian satu lagi ialah meninggalkan tugas-tugas ni. Kerana kita menyangka kita telah beribadat tersangat banyak. Jadi mudah-mudahan kita dapat menerapkan. Saya rasa inilah yang terbesar dan terpenting dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Kita terapkan usul-usul membantu umat Islam. Di Myanmar kena bunuh 15% umat Islam di Myanmar memang
masa orang Myanmar pun sebab orang Islam dah sampai. Orang Islam merintah sampai ke Myanmar zaman dulu ni. Kerajaan Mongol, kerajaan apa tu sampailah, masuklah ke tu. Kerajaan India apa semua. Jadi umat Islam tu diabaikan. Yang peliknya pula ada orang Saudi yang pergi berjihad. Ulama Saudi istihad jihad masuknya. Untuk gala kenapa? Ulama Malaysia tak ada lagi. Lambat sikit lah Malaysia. Dia nanti orang lain menang dulu baru dia nak pergi. Kita tak boleh pergi tu. Kita bagilah sumbangan. Tapi tidak mudah sebab dia kena cari kan dana ni kat mana. Jangan nanti sebab ibadat ni dia banyak peringkat, dia banyak stage. Ada yang jenis mudah, iaitu nanti ada kat depan dulu barulah solo. Susah sikit, tak ada. Jadi tak adalah yang saya sebut tadi falyatana fasil mutanafisun, maka hendaklah berlumba-lumba. Sifat berlumba tu macam mana? Kalau kayu basikal tu sambil bersiul tak menanglah tadi. Kena fokus, penuh tenaga, ada keinginan, ada, barulah dia mendapat kelebihan. Tazkirah saya lah pada seterusnya, membanyakkan taubat dengan beristighfar. Istighfar tu minta ampun, taubat tu minta ampun juga. Kalau astaghfirullah tu kita panggil istighfar lah. Sin tu maknanya meminta, ghafara tu maknanya ampun, minta ampun. Istighfar, astaghfirullahaladzim. Minta ampun ni ada cara umum, iaitu kita minta ya Allah ampunkan aku. Ada cara yang khusus, iaitu kita menyebut. Cara khusus tu ada yang menyebut tentang perkara buruk yang kita lakukan, salah juga. Lepas tu lagi meminta ampun di atas kelalaian tak buat perkara yang wajib. Kita tak bantu orang Islam Palestin, Syria, itu satu kesalahan. Kita kena minta ampun dengan Allah. Jangan minta ampun saja, kita kena berusaha juga membaiki kesalahan tu bila kita sedar. Sebab apa? Meninggalkan kesalahan bila kita istighfar, memulangkan hak orang. Itu. Tapi bulan Ramadan adalah tempat untuk kita cek balik benda tu, menghubungkan tali persaudaraan dan persahabatan. Ini antara perkara penting lah dalam Islam, perkara dasar yang tidak ada khilafiyah. Kalau apa ni, kalau cakap bab semayang bermula daripada takbir, ada dah salah, ada para ulama bersalahan pandangan dalam hukum takbir. Imam Abu Hanifah mengatakan ianya bukan rukun tetapi syarat. Imam jumhur ulama mengatakan takbir itu adalah rukun semayang. Ada dah Allahu Akbar kan. Lepas tu nak angkat setakat mana takbir ni? Ada hadis Nabi mengangkat sampai ke dada, ada sampai ke bahu, ada sampai ke telinga. Okey, tak. Niat bila baca Fatihah ke tak baca Fatihah? Ada banyak pandangan. Tapi menghubungkan tali persaudaraan, ada pandangan ulama kata tak payah. Tak ada kan. Semua ulama kata menghubungkan tali persaudaraan tu wajib. Tak ada perlu, tak ada. Cuma bagaimana nak menghubungkan? Dengan ziarah, bertanya khabar, berkirim salam, itu salah je. Menghubungi orang yang disayangi tu bukan maksud orang yang kita sayang ni. Sebenarnya yang disayang maksud dari situ. Tapi misalnya kita kata ayah kita ada kawan, ayah kita ada kawan, kita pun disunatkan pergi ziarah kawan ayah kita. Kita disunatkan. Kalau ayah kita dah mati dah, masa dia hidup dulu dia ada bagi hadiah, dia pergi ziarah, kita disunatkan pula. Dapat pahala banyak pula kita. Sebab apa? Mengeratkan yang jauh. Ziarah, bertanya khabar, berkirim salam. Kita sekarang berhadapan dengan bahaya Facebook dari satu sudut. Sebab tiap-tiap malam tengok dia dalam Facebook, walaupun duduk jauh, masa-masa dekat juga. Jadi
Jumpa tak jumpa pun sama je kan. Kadang-kadang Facebook ni dia menjauhkan hubungan dari satu sudut. Tapi tak boleh nak lari lah benda tu. Kita kena ada inisiatif lah. Dia tengok kawan tu ada, kita tanya kawan ni, muka dia ada kan. Saya tengok ni satu cabaran juga zaman. Sebab kita zaman ni kita sibuk kan, banyak kerja. Lepas tu zaman saya kita bala kita ialah hubungan kekeluargaan tu menjadi semakin sempit. Setakat adik-beradik baik lagi, sepupu dah nak jadi dah jadi renggang. Adik-beradik tu pula bila dah kahwin, dia bermula dari cara hidup kita. Cara hidup kita masa kita kecil tu kita telah tidak rapat dengan adik-beradik. Sebab yang ni sekolah ni masuk asrama, tingkatan 1 masuk asrama dah. Sebulan sekali jumpa adik-beradik. Jumpa member 30 hari. Jumpa adik-beradik sehari. Lama-lama member tak ingat, adik-beradik tak ingat. Itu satu kekangan kehidupan moden yang bila kita faham, saya bukan nak kata benda tu tak boleh, bukan, kita akan tahu bagaimana nak menangani benda tu. Bila kita sedar, oh ni satu ancaman dari satu sudut, dia ni ancaman, dia kena guna SWOT analisis juga. Cakap bab Ramadan pun untuk terus bersemangat dan istiqamah, ikhlas, memperbetulkan tekad kita, mengetahui ianya sunnah, suatu benda tu yang kita buat tu penting, mengetahui keunggulan puasa Islam berbanding puasa yang lain. Saya ada buat satu study ringkas. Saya baca agama-agama lain punya puasa. Memang kalau orang agama lain dengar memang sedih dia. Puasa Islam memang hebat, tak boleh nak banding. Tuntutan sedikit tetapi faedah besar, kesan sangat maksimum, tuntutan minim. Agama lain tuntutan sangat maksimum, objektif sangat minimal. Itu balik. Awak nak objektif kan nak tuntutan? Dia mementingkan tuntutan, kita mementingkan objektif. Sebab tu puasa kita, budak pun boleh puasa, orang tua boleh puasa, kecuali certain grup yang sangat sedikit dalam masyarakat. Orang tua sakit, orang budak terlalu kecil, itu saja. Tapi majoriti masyarakat boleh berpuasa dengan baik. Majoriti, bukan majoriti lah, hampir keseluruhan masyarakat lain tidak larat berpuasa dalam agama Kristian ataupun agama yang paling ekstrim, agama Hindu. Mereka ada puasa 40 ataupun 44 hari, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh siang dan malam, 44 hari. Hari ke-40 biru lah muka kan. Sebab apa? Terlalu ekstrim. Tapi puasa Kristian terlalu mudah. Kalau puasa ikan saja tak makan. Ayam 3 ekor tak batal. Puasa kecil, puasa besar dalam agama Kristian. Lepas tu agama Kristian ni, bila saya baca, nak puasa macam mana gini? Dia tak ada masa nak puasa bila dengan nak buka bila. Lepas tu bila dia tak ada masa, padri terpaksa create, dia pun buat 12 jam. Maknanya 12 jam ni nampak sangat lah dia baru create. Sebab zaman dulu tak ada jam kan. Berapa tahun baru jam ada. Puasa dia 12 jam. Tapi kalau tak nak buka pun boleh. Siapa yang iman dia kuat, dia tak buka lagi, tak buka lagi. Siapa yang paling dah lembek itu, tu iman paling kuat. Kita tak ada. Kita puasa kita masuk buka wajib buka. Jangan nak tunjuk iman buka. Lain falsafah dia ni. Kita nak suruh merasai benda tu. Sebab apa? Sebab tu kita boleh berpuasa dalam keadaan harmoni. Satu keluarga puasa, satu keluarga beraya, satu dunia beraya. Tengok sistem yang dia buat. Dia bila dia tak menetapkan berapa hari kena puasa, berapa lama kena puasa, dia jadi tak seronok. Sebab apa? Anak buka dah, ayah iman kuat, tak buka lagi, jadi tak seronok makan seorang kan. Nak buka, lepas tu raya, ni cukup dah, ni tak cukup lagi raya.
Mana pakai kain basahan lagi, tak gaya dia orang kampung tu. Panjat pokok kelapa dia tak baru dengan. Hak kawan ni dah gaya dah. Ini dia tak gaya lagi, jadi serabu dia. Tak meriah. Itu yang mengetahui fadilat amalan. Bagus juga. Akan mendorong kita untuk lebih kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada bulan Ramadan, Lailatul Qadar apa semua ni, dia akan membuatkan kita rasa. Setakat itu saja untuk hari ini yang dapat saya kongsikan bersama. Kalau ada apa-apa perbincangan sekiranya ataupun tajuk-tajuk yang berlainan pun setakat yang saya mampu, insyaAllah cuba bincangkan. Ada ni, tak ada ya? Tak ada, tak apa. Saya bagi masa 1:15 saat untuk berfikir. Kalau ada apa-apa banyaknya berkaitan dengan hukum hakam ni, tak ada masalah lah sebab dalam internet banyak-banyak dah. Untung zaman sekarang maklumat terlalu banyak. Kadang-kadang kita kena, tu saya kata tadi tu, lebih kepada bagaimana kita nak apply itu dalam kerangka yang lebih kecil, dalam keluarga, dengan anak, dengan isteri, dengan suami, cabaran-cabaran. Okey, kalau tak ada apa, insyaAllah saya rasa setakat itu saja perkongsian yang dapat saya sampaikan pada petang ini. Mudah-mudahan masa yang kita peruntukkan, apa ni, saya yakinlah tuan-tuan dan puan-puan pun berkorban ni nak stay sampai masa ni. Mudah-mudahan diberikan jalan oleh Allah SWT, dijadikan sebab kepada dipermudahkan urusan, dibantu dalam menyelesaikan masalah kita dan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Saya sudah ingin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.